sallallahu alaihi wasallam. Fatil anbiya wal mursalin, jamil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, sya'ulillahi lahumul Fatihah. Kita nombor 13 kan? Nombor 12. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih, ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha maidana fikrihi. Maksudnya lebih kurang, tidak ada sesuatu yang memberi manfaat kepada hati seperti mana uzlah yang masuk dengannya itu kepada medan fikir. Di malam ni kita bicara perkara yang nak bagi elok hati kita, nak bagi elok hati. Hati ni apa? Hati ni tuan-tuan, dia ada 4 nama. Kadang-kadang dipanggil akal. Kadang-kadang dipanggil nafsu. Kadang-kadang dipanggil ruh. Kadang-kadang dipanggil hati. Hakikat dia sama, nama ya boleh. Di kampung nama Mat, di sekolah nama Usuk, tempat kerja nama Mit. Orang dia sama, iaitu satu disebut latifah rabbaniyah, jisim yang halus. Yang dia tuan-tuan bukan jisim macam dunia ni, dia dijadikan di alam roh. Alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Tuhan tanya. Tuhan jadikan roh kita ni sama tua. Kumpul semua roh anak cucu Adam. Allah tanya satu soalan, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Akal kata bahkan. Itu roh kita tu. Bila dia berfikir secara sempurna, bertindak secara betul elok, orang panggil orang yang berakal. Bila hidup kita ni, orang panggil dia ada roh. Tapi kalau bujuk lalu melentang patah, orang panggil dia ikut nafsu. Nafsu pun dia, akal pun dia, roh pun dia. Kadang-kadang orang panggil hati. Hati. Bahasa Arab kalbun. Bahasa Melayu panggil kalbu. Dia ada kalbu. Kalbu ataupun hati. Kenapa dipanggil hati? Sebab akal ke, nafsu ke, ruh ke, dia bersifat inkhilaf, berbolak-balik. Tak sat berkenan, tak sat tak berkenan, tak sat suka, tak sat benci, tak sat mau, tak sat tak mau. Dia berbolak-balik. Kecuali hati yang berzikir kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'unnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati jadi tenang? Dengan cara lain tak boleh. Banyak harta pun jiwa tak tenang. Pangkat dah ada besar pun jiwa tak tenang. Nah,
Perniagaan pun dah berjaya juta-juta, jiwa tak tenang. Jiwa mana yang tenang? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu jiwa akan jadi tenang? Tenang dengan berzikir. Ingat kepada Allah, beribadat kepada Allah. Kenapa nak bincang bab hati? Oh, penting tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan bila kita mati, apa yang kita bawa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda nak pinak. Semua tinggal. Badan kita pun hancur dimakan di mamah dia. Duduk tanah. Apa yang kita bawa? Qalbun salim. Hati yang sejahtera. Hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini tuan-tuan disifatkan oleh Imam Ghazali Amirul Muta', pemerintah yang ditaati. Nabi kata hati ni laksana raja. Anggota kita semua ni rakyat dia. Kalau baik raja, baik rakyat. Kalau raja melelong, rakyat melelong. Tidak. Tuan-tuan dengar orang azan maghrib ni. Hayya 'ala solah. Hati tuan-tuan teringin pergi masjid, dia tak? Nak sembahyang jemaah, menyahut seruan ilahi. Bila tuan-tuan hati ni teringin nak pergi masjid, mata tengok mana motor, kunci motor aku sangkut tang mana. Tidak. Mata akan bekerja nak pergi masjid. Oh, kunci motor kat tiang tu. Kaki akan berjalan pergi kat kunci motor. Tangan akan pegang. Ambil kepiah baik kain pakai, turun pergi kat motor. Masuk serlum kunci motor, buka switch, tangan tekan. Mata tengok tu dah mana jalan nak pergi masjid. Bila hati ni teringin nak pergi masjid, seluruh anggota akan bekerja pergi masjid. Tidak? Ada hati nak teringin pergi masjid, tangan tak mau ambil kunci motor dah. Weh tangan, tunggu apa hari? Cepat lagi orang kabat. Hang tak bayar kau. Hati ni, raja ni, bila nak pergi masjid, kaki, tangan, mata semua bekerja. Sebab itulah bersungguh-sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengelokkan hati, mentarbiah hati, mendidik hati ini agar mengenal Allah, beriman kepada Allah dan taat kepada perintah Allah Ta'ala. Kesianlah tuan-tuan diri kita ni. Kita kalau mau lagi nak mati ni, orang macam saya umur dah 70 ni, saya duduk tengok depan saya ni banyak yang nak mati ni. Macam mana ustaz tahu? Aku ustaz, aku tahu lah. Tanda mati tu kan, bila uban duk ada atas kepala kita, bila rambut kita yang hitam bertukar jadi putih, tu tak lama lagi mati ya. Tuan-tuan, cerita ni betul dalam kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Satu Nabi, dia tak abang Nabi apa. Ada orang kata Nabi Ya'qub. Nabi ni dia kancin dengan malakal maut. Kawan baik sungguh. Satu hari Nabi ni kata dekat malakal maut, kita kawan lama dah, minta satu boleh dah, minta satu. Malakal maut kata boleh lah, tapi jangan minta tak cabut nyawa. Sebab cabut nyawa kerja aku. Bukan aku minta tak cabut nyawa, tapi sebelum hang nak ambil nyawa aku, hang bagilah signal dulu, bagi amaran. Seolah-olah abang tak lama lagi aku ambil nyawa hang. 3 bulan 4 bulan nak ambil nyawa, aku bagi signal. Malakal maut kata yang tu boleh, tak ada masalah. Satu hari dia main. Bila dia main tuan-tuan sekalian, Nabi ni tanya, hang main buat apa? Aku main nak ambil nyawa atas perintah Allah Ta'ala. Kata nak bagi amaran dulu, nak bagi signal. Amaran dah lama sampai. Apa dia amaran tu? Rambut yang hitam bertukar jadi putih. Kita bukan rambut hitam tukar putih, janggut pun dah putih. Nabi kata. Imam Syafi'i kata apa? Kita ni kain kapan kita sedang ditenun. Siap macam kain kapan, kita matilah tuan-tuan. Mungkin kain kapan kita dah ada 2 light, tinggal selai lagi.
Mungkin tinggal 2 helai setengah, tinggal setengah helai lagi. Matilah tuan-tuan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal kita tuan-tuan, Allah tak lewat sesaat, tak percepat sesaat. Betul tuan-tuan. Tuhan saja yang tahu tuan-tuan. Bila kita nak mati tuan-tuan, kesakitan yang amat sangat. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tak tahu nak habang sakit tu. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu menyakitkan. Sakarat. Sakarat ni asal perkataan sakar. Sakar ni mabuk. Sakit ni sampai tak tahu nak habang, macam orang mabuk. Punya sakit. Walaupun keliling kita ada 3-4 orang pakar, doktor pakar, dia tak boleh buat apa kita. Ada adik-beradik kita, keliling kita, anak cucu pun tak boleh buat apa. Siapa boleh tolong? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah Tuhanku, ringanlah pada aku ni sakaratul maut. Allah saja yang boleh meringankan sakaratul maut. Baik itu tuan-tuan, sebelum sampai saat itu, mari kita baikkan hubungan kita dengan Allah. Cantikkan hati kita dengan Allah. Berjinak-jinak dengan Allah. Tawaduk diri kita dengan Allah. Jangan sombong dengan Allah. Siapa pun tak boleh tolong kita. Betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bila kita nak mati, Nabi kata, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalam dia, perkataan yang terakhir dia ucap la ilaha illallah, dia masuk syurga. La ilaha illallah ni tuan, Nabi kata khafifataini alal lisan wa sakhilataini fil mizan. Ringan pada sebutan, tapi dia punya timbang berat, pahala dia berat tuan, nilai dia tinggi. Sebut ringan. Apa maksud sebut ringan? Sebut senang. Tuan-tuan tengok mulut saya, angkat bibir, la ilaha illallah. Tak perlu gerak bibir, cukup dengan gerak lidah. La ilaha illallah. Tapi bolehkah kita jamin kita mati mengucap la ilaha illallah? Kalau Tuhan tak tolong kita, Tuhan tak bantu kita. Tu saya ajak diri saya, tuan-tuan, mailah kita jinak dengan Tuhan. Apa jinak? Kita suka main masjid rumah Tuhan. Kita suka sebut nama Allah, la ilaha illallah, Allah, 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 subhanallah. Kita suka sebut baca surat dia Al-Quran. Tenang hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjinak-jinak kita dengan Allah. Insya-Allah tuan-tuan, Tuhan sayang kita, Tuhan tolong kita, mudah-mudahan. Jadi semuanya bergantung pada hati. Malam ni kita nak tengok apa di antara perkara yang boleh mengelokkan hati kita, mencantikkan hati. Sebab hati ni yang nak bawa balik besok ni. Hati kita kotor ke, bersih ke, beriman ke, kufur ke? Adakah hati kita taat pada Allah ke, derhaka ke? Hati ni kita bawa. Maka kata musannif, ma tu ma nafi, tidak ada nafa'al qalba syai'un, yang boleh memberikan munafaat oleh sesuatu akan hati. Tak ada satu perkara yang boleh bagi cantik hati kita, menyehatkan hati kita, menguatkan hati kita, mengukuhkan hati kita. Misla uzlatin, seperti mana uzlah. Tapi kata ulama tuan-tuan, perkataan uzlah ni disebut dengan isim nakirah, bukan isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah, sebelum uzlah tu dia ada alif lam. Mislal uzlati, dia tak kata alif lam, tak ada alif lam. Maknanya banyak benda yang mengelokkan hati tuan-tuan. Salah satunya ialah uzlah. Nak bagi cantik hati ni banyak tuan, banyak cara. Mengaji kitab tertentu jumpalah.
mengubat penyakit hati. Banyak ubat dia. Banyak cara-cara dia, cukup banyak. Kalau kita mengaji, kita jumpa dengan zikir, dengan bertaubat, dengan bersedekah, dengan sifat tawaduk, dengan sentiasa bersyukur pada Allah. Hati kita cantik. Hati laksana pokok, tuan. Pokok yang kita tanam. Pokok ni tuan-tuan, kita kena siram ni buah baja, buah ayak. Kita siram dia, baja dia, pokok ni akan subur. Jangan racun dia. Kita racun dia, pokok tu mati. Racun hati, maksiat. Baja hati, taat. Lagi kuat tuan-tuan buat taat, lagi kuat hati tuan-tuan. Keimanan tuan-tuan lagi kuat. Bila tuan-tuan buat maksiat, hati kita matilah. Apa tanda hati mati? Min alamatil mautul amal, mautul qalbi. Kata Syekh Ibn Athar dalam kitab ni, kita akan jumpa tanda-tanda orang yang mati hati. Apa tanda dia? Yang pertama tuan-tuan, dia tak kata roti bila meninggalkan taat. Tinggal taat, tak rasa rugi. Nabi abang sembahyang berjamaah 27. Sembahyang seorang dapat 1. Dia sembahyang di rumah seorang, tak ada pasal-pasal, tak mau main masjid. 1 ni main jemaah ni, main jemaah 27. Dia tak rasa rugi. Tapi hai dunia, rugi yang amat sangat rasa. Tu lah. Supermarket depan sebelah kita ni. Kita peniaga apa? Peniaga cucuk pisang. Kita selalu beli minyak saji. Minyak saji ni sebotol RM30. Kita beli 5 botol. Cik beli apa cik? Minyak saji. Nak berapa botol? 5 botol. Berapa? 150. 5 botol. Tapi encik rugi. Kalau encik main semalam, harga dia 25. 3 hari turut-turut offer RM25. Dah habis lah, offer habis. Cik main hari ni balik harga lama 30. Berapa rugi? 5 botol. 1 botol tuan-tuan, makna kata kalau kita beli kemarin kita beli kemarin 25, beli hari ni 30. Sebotol RM5. 5 botol, 10 botol RM50. Kalau aku main kemarin lah. Oh, rasa rugi sangat. RM50. Tak main jemaah, tak rasa rugi pun. Tak mangkit tahajud, tak rasa rugi. Tak main mengaji, tak rasa rugi. Itu alamat hati mati. Buat maksiat, tak rasa bersalah. Buat adegan lucah dalam filem, lepas tu viral satu dunia. Oh, dengan bangga. Bukan sangat tak rasa bersalah, bangga lagi dengan maksiat yang dia buat. Ini hati dah mati dah tuan-tuan. Hati orang yang sensitif, hati dia sensitif. Orang yang hidup hatinya sensitif. Tertinggal melakukan taat, alamak ruginya ya Allah. Buat maksiat, rasa bersalah yang amat sangat. Ini tanda hati, hati hidup. Mari kita hidupkan hati kita. Apa caranya? Antaranya uzlatin, beruzlah. Uzlah pun dia, tafarrud pun dia. Apa uzlah? Mengasingkan diri daripada manusia yang nak ganggu kita, kacau kita buat ibadat, untuk tumpu sepenuhnya kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nama uzlah. Nak bagi cantik hati, jangan bergaul sangat. Terutama zaman kita ni tuan-tuan. Oh, manusia tak tahulah tuan-tuan. Banyak penipu, pembohong, macam-macam dia ada. Saya tuan-tuan buat pondok di Pangkok. Pondok dan tahfiz, kelas pondok dan tahfiz tengah duk buat. Saya masuk dalam Facebook saya, masuk dalam ni semua, WhatsApp dan semua. Satu malam tuan-tuan, orang telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni nak wakaf kat Ustaz satu trailer simen.
Saya fikirlah satu trailer buat apa simen tu keras sat lagi. Bagi duit aku beli sikit. Hantar main trailer tak ada nak buat, keras habis. Tak katalah betul orang nak bagi, tak terima lah. Nak terima no, insya-Allah. Malam tu juga tuan-tuan dia hantar main gambar. Trailer tu penuh dengan simen. Terfikir macam mana nak hantar pula pangkok. Bolehkah ferry bawa ni dengan trailer semua. Terfikir macam mana lah nak buat ni. Pukul 1 malam dia hantar main mesej WhatsApp. Allah ustaz dia kata ada masalah sikit. Saya sekarang ni berada di Mekah tengah umrah. Jadi saya ada arah kerani saya hantar simen tu ke tempat Ustaz Pulau Pangkong. Masalahnya kerani saya pula pak dia mati kena balik kampung. Saya kata apalah dia tak nak ni. Masalah saya duit trailer tu RM2,547. Dia abang, boleh tak Ustaz bayar dulu duit trailer tu, sewa trailer. Nanti saya balik pada Mekah, saya bayar kat Ustaz balik. Saya kata ni dah kona ni. Simen dah tu trailer boleh bagi, tak kalah sewa trailer tak boleh apa ni. Saya fikir-fikir ni skamer ni. Saya pergi Balai Polis Puan, saya jumpa OCS ni orang Kedah. Depa ni dengan Ustaz pun dia nak tipu. Apa je dia orang, macam dia handphone dia tak. Dia telefon kawan tu, dia maki kawan tu berkedak. Betul tuan, manusia ni akhir zaman mana ni nak bantu kita buat ibadat abang ni. Bila kita asyik bergaul dengan orang ni, cakapnya lara, cakapnya penuh mengumpat, cakapnya fitnah, kita bergaul dengan dia, kita jadi macam dia. Betul tak? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan berkawan dengan orang gagap, lama-lama jika tuan-tuan gagap, betul tak? Penyakit gagap tu main kat tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tanya budak-budak muda lah. Isap rokok muda gini baru umur 13 tahun rokok. Biasalah bang, kawan. Dia kawan pengaruh dia isap rokok. Tanya dia pasal apa dia rempit, dia akan khabar kawan. Tanya dia pasal apa dia dadah, kawan. Semua kawan. Kawan ni tuan-tuan kuat pengaruh dia. Kita berkawan dengan orang jahat, Nabi ibaratkan berkawan dengan tukang besi. Kalau baju kita tak bakar paling korang tuan-tuan, peluh busuk dia mai kat badan kita. Kalau kita berkawan dengan tuan-tuan sekalian orang jual minyak atar, walaupun kita tak beli minyak atar, tetapi tuan-tuan tolong angkat tong dia tu, merecik wangi atar tu ke tubuh badan kita. Kawan orang baik, kita akan jadi baik. Kawan orang jahat, kita akan jadi jahat. Saya mengaji sekolah dulu, cikgu, teacher. Tell me who's your friend, I will tell you who are you. Hang habak mai kat aku, siapa kawan hang? Aku akan habak hang tu siapa. Tak payah tanya biodata panjang-panjang. Tanya siapa kawan dia. Siapa kawan hang? Ustaz Siddiq Nur. Hang memang kaki mengaji ya. Ya. Kawan menunjukkan siapa kita. Jadi yang maksud uzlah ni, kita mengasihkan orang yang nak bawa kita jauh pada Allah. Orang yang nak membawa kita dekat dengan Tuhan, itu tak apa, kita bergaul tak apa. Atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolong atas perkara bir, kebaikan dan takwa. Jangan kamu bertolong-tolong atas perkara dosa dan permusuhan. Maksud uzlah sini, uzlah daripada orang yang boleh kacau kita, ganggu kita untuk buat ibadat. Banyak orang tak setuju bab uzlah ni. Saya kata cuba bertengok profesor cerdik pandai nak menghasilkan buku ilmiah di bab jana. Dia akan letakkan diri dia satu bilik, tutup semua handphone, keliling semua buku rujukan, baru dia boleh karang.
Dia kena duduk seorang-seorang. Dia. Kalau bergeng orang ni mana nak tulis buku? Buku kartun boleh lah. Buku ilmiah memang tak boleh punya apa. Oh dia kata tak ikut Nabi. Nabi uzlah. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, dia uzlah diri dia di Gua Hira. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, kalau yang kuat dua panjat Gua Hira tengok. Gua Hira tu pintu dia betul-betul menghadap kiblat. Nabi uzlah sepanjang Ramadan di situ. Ketika uzlah tu Allah bagi dekat dia wahyu. Nabi Musa alaihissalam beruzlah di Bukit Tur Sina. Berapa lama? 40 hari. Allah turun wahyu dekat dia kitab Taurat. Nabi kita Muhammad SAW sepanjang Ramadan tuan-tuan, 20 Ramadan sampai 30 Ramadan beliau tak duduk di rumah, uzlah di masjid buat ibadat, mengasingkan diri buat ibadat di masjid. 20 sampai 30 Ramadan. Dekat-dekat nak mati, baginda nak wafat, sepanjang bulan Ramadan baginda duduk di masjid, iktikaf, mengasingkan diri daripada manusia. Nabi yang kita ni itu dia. Dengan uzlah ni kata Ibnu Atha, yadkhulu biha, masuklah dengan sebab uzlah tu, dengannya itu maidana fikrihi, medan fikir. Bila uzlah baru dia main nak fikir yang elok-elok. Kalau tak uzlah tuan-tuan, dia sibuk tak ada nak fikir. Nak fikir pun tak ada. Nak fikir aku ni dah tua, patut pergi masjid, tak ada fikir. Aku umur dah 50, kenaikah aku dengan Tuhan aku? Apakah sifat Tuhanku yang wajib bagi dia? Kenaikah aku akan Allah Ta'ala? Tak ada fikir. Sibuk tuan-tuan tengok kalau di Kuala Lumpur lagi sibuk. Tahu jalan tu laju, hambat sana, hambat sini. Mana ada fikir? Fikir sama aku semayang selama ini betul tak betul? Aku baca Quran ni betul ke tajwidnya? Kalau tak betul apa masalah? Esok malaikat nak tanya, wa ma imamuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak belajar Quran tuan-tuan, macam mana nak jawab? Wa ma imamuka? Apa imam, siapa imam kamu? Kita nak jawab Al-Quranu imami. Quran tu imam aku. Okey, malaikat kata ambil Quran baca. Malaikat bagi Quran suruh baca. Hang dah kata Quran imam hang, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mari. Mana ada Al-Mari? Alif Lam Mim Ra. Dia tutup Al-Mari. Malaikat bagi dia ajar apa tuan, fikir aku ni tak patut. Aku tak berhenti baca Quran. Esok malaikat nak tanya, tak patut aku tak kenal Tuhan aku. Tak patut aku tak sembahyang. Bila uzlah baru boleh fikir benda ni semua tuan. Kalau kita tak uzlah, tak ada fikir, sibuk memanjang. Sibuk-sibuk balik tidur. Sibuk-sibuk tidur. Bawa kereta melori balak hentam belakang, jegang, mati terus. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalalah harta benda, anak pinak, perniagaan semua, sedap-sedap masuk dalam kubur. Tengok-tengok dah lain macam lah. Jangan macam tu tuan. Lepas tu kita ambil masa. Kalau kita tak boleh uzlah ke mana, uzlah di rumah. Mungkin 4 pagi, 5 pagi. Bila kita bangkit seorang-seorang, baru fikir dosa kita dengan anak isteri kita. Bukan isteri saja dosa kat kita, kita pun dosa kat isteri kita. Biar isteri kita tak tutup aurat, biar anak kita tak semayang, buka aurat, fikir ni semua kan. Dosa kita dengan mak pak kita. Sekarang mak pak kita duduk dalam kubur. Kita tak terfikir nak tolong mereka, nak bantu mereka dalam kubur. Mereka ni tuan-tuan ibarat orang yang lemah di lautan. Dan kapal-kapal panggil anak dia ambil tolong. Kita duduk seronok hari kita ya.
Pikiak-pikiak ni tuan-tuan, buah yang elok ni boleh pikiak bila duduk sorang-sorang mangkit tengah malam. Dulu saya duduk di Kedah dulu. Tok Guru Haji Bakar Palestin, pondok ayat hitam. Dia sibuk mengajar anak murid dia beribu-ribu. Tapi sebulan ada 2 hari tuan-tuan, dia keluar pondok, dia pergi duduk kat Jitra. Saya pergi ikut dia pergi uzlah situ. Saya ikut tuan-tuan sekalian, dalam tempat dia tu. Kampung yang dia duduk tu, rumah dia lebih kurang dalam 5-6 biji rumah ya. Elektrik tak ada, air tak ada, pakai air telaga. Surau dia tu kecil ya. Ada ibadat situ 2-3 hari. Balik dia mengajar. Lepas tu dia pergi Langkawi. Langkawi saya tak pergi. Jitra saya pergi tengok tempat dia uzlah. Ulama-ulama banyak. Tengah-tengah tu tuan-tuan, sibuk buat kerja Islam ni, pergi Mekah buat umrah 20 hari ke 10 hari ke. Tu nama uzlah, untuk tumpu ibadat. Kita ni macam bateri handphone lah tuan-tuan. Pakai kong lah. Dia kena cai. Cai bila pergi uzlah lah tu cai. Bila kuat bateri, mai lagi buat kerja Islam. Jadi uzlah ni amalan Nabi-Nabi, amalan para alim ulama untuk mendapat kekuatan kerohanian. Hamba kita ni kena cari mai. Mai Ramadan ni macam Ramadan. Apa duduk di rumah TV ada apa semua, apa mai duduk masjid ni. Baca Quran, iktikaf, duduk saja pun dapat pahala. Duduk saja dapat pahala. Kan? Niat iktikaf, kalau baca Quran, zikir, lagi lah banyak pahala-pahala dah. Saya ulang balik. Manafa'al qalba syai'un. Tidak ada sesuatu yang lebih memberi manfaat kepada hati. Kenapa bicara bab hati? Hati ni kena jaga tuan-tuan. Hati inilah nak balik, hati inilah yang akan disoal oleh Allah Ta'ala. Dalam kubur besok, hati inilah kena soal. Hati kita bagi bersih, bagi elok. Macam mana nak bagi elok? Misla uzlatin, dengan kita beruzlah. Ambil masa-masa tertentu. Yang paling elok kita ni tuan-tuan, di rumah kita sendirilah. Mangkit tengah malam, ke 3 pagi, 4 pagi, ambil mayang tahajud, berdoa, kenangkan balik dosa kita. Bila teringat dosa kita, minta Tuhan ampun. Kan? Dosa kita ada dosa zahir, dosa batin. Dosa zahir itu minum arak, berjudi dan sebagainya. Dosa batin ni kita sombong, kita riak, kita ujub, kita takabur. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni cara-cara dia. Jadi cara berfikir ni tuan-tuan, macam-macam cara fikir. Orang awam macam kita fikir tentang dosa kita. Kenapa kita perlu fikir dosa kita? Dosa ni satu celaka tuan-tuan. Dosa yang kita buat ni menghalang kita buat ibadat. Kata ulama, orang yang kekal buat dosa, dia ibarat orang kena ikat, tak boleh bergerak. Dosa kaki, ikat kaki kita, tak boleh main masjid. Dosa mata, duk tengok maksiat, tengok aurat perempuan, mata kita tak mampu nak tengok Quran tuan-tuan. Betul. Dosa telinga, duk dengar muzik lah maksiat, telinga ni tak mampu nak dengar nasihat agama. Dosa tangan tuan-tuan, menyebabkan kita payah nak bersedekah, kedekut sayang duit ringgit. Berkata Hudal Ibn Ayyad, iza lam taqwa ala khiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mukbulun. Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan nak bangun malam, kamu tak ada kekuatan nak berpuasa sunat di siang hari, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertambat. Qad kabbalatka khati'atuka, yang tambat kamu dosa-dosa kamu.
Kita buat dosa ni tambat kaki tangan kita, anggota kita, payah nak buat ibadat. Kita mula muhasabah awal lah, aku ni payah nak pergi masjid, payah nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Pikir-pikir tentu akan jumpa selama ni kita banyak buat dosa. Jalan dia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sampai masa dan ketika dia. Bila sampai masa dan ketika, tak guna dah tuan-tuan. Tuan cerita dalam Quran tuan-tuan, orang-orang yang hampir-hampir nak mati, orang yang dekat nak mati, Tuhan cerita dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas salihin. Berkatalah orang yang hampir-hampir nak mati, seminit lagi dia nak mati, dia minta sungguh-sungguh kat Tuhan. Apa dia minta? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau hang panjangkan umur aku ni sikit jadilah. Tolonglah bagi dekat aku 2-3 minit aja ya Allah. Tuhan tanya hang nak buat apa? Fa asaddaqu, aku nak bersedekah. Baru teringat nak sedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh, aku nak pergi masjid, aku nak berjemaah, aku nak mengaji. Terlewat tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengarlah orang dalam kubur tu bercakap, mereka minta apa kepada Allah? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, hantar kami balik dunia ya Allah. Kami nak mengerjakan amal soleh, kami dah yakin. Betul tuan-tuan. Inilah tempat kita nak buat ibadat. Di dunia ni lah. Dah mati tak ada arah tuan-tuan. Dalam kubur tak boleh buat ibadat. Di dunia ni saja ni, dunia ni. Sedangkan kita buang masa. Masjid tak mau pergi, mengaji tak mau, apa tak mau. Ya Allah, rugi yang amat sangat tuan-tuan. Lepas tu kita ambil kesempatan, bangun tengah malam, ambil urdu dengan penuh ketenangan, mayang tahajud, minta doa pada Allah. Nampakkan balik silap kita berapa banyak dulu kita tak semayang. Bila kita nak qada, bulan Ramadan kita isap rokok siang-siang, kita tak puasa. Bila lagi kita nak qada? Semua ni Tuhan akan tanya. Dosa kita dengan mak pak kita, dosa kita dengan isteri kita, kita tak didik anak kita, bini kita. Allah Tuhan, banyak sangat dosa kita ni. Bila kita duduk seorang fikir-fikir, Allah banyak dosa aku nak ubah hidup aku nak ubah jadi baik. Baru dia main buah-buah yang elok-elok tu, baru dia main, insya-Allah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, maka tuan-tuan, dengan uzlah ni kita masuk bidang fikir, baru kita boleh fikir dengan cara sempurna. Saya ingat tuan-tuan boleh faham kot no matan kitab hikam ni. Cuma sebelum saya berunduk ni, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buka Facebook saya, tuan-tuan tengoklah perkembangan apa yang saya buat. Saya berhasrat tuan-tuan sekalian buka sebuah pondok dan pusat tahfiz di Pulau Pangkok, atas tanah pak saya tuan. Pak meninggal dah, mak meninggal dah, tinggal tanah sekeping 2 ekar di tempat mahal Teluk Nipah, tempat orang berkelah. Situ penuh dengan chalet. Orang tawar dekat saya 2 juta tuan tanah tu. Kalau kita bagi 4 orang adik, 5 orang adik-beradik, 400,000 seorang. Tapi saya lebih gemak, berminat nak buat pondok, buat pusat tahfiz. Bincanglah dengan kak saya di Papulut Gerik. Baru ni dia pun dah meninggal. Ikut hang lah dik, oi, elok hang, elok kak. Bincang dengan anak menakan saya di Al-Ustaz, adik saya meninggal, tinggal anak perempuan 4 orang. Hampa mai sini pacak nak sembang dengan hampa. Pacak cadang tanah Tok Wan tu, pacak nak buat sekolah tahfiz dan pondok.
Elok pacak, eloklah kami. Lega berdebui. Pergi jumpa adik saya tu di Kuala Sungai Pinang, dekat balik pulau. Dia polis, baru pencen. Lah bang weh, dia kata, aku ni pencen pun ada, rumah pun ada, anak-anak pun dah kerja habis. Elok abang, elok lapan. Dia panggil nama dia Jaafar. Dia panggil diri dia Pan. Elok abang, elok lapan. Alhamdulillah. Bila adik-beradik semua setuju tuan, semula usaha saya. Tolak semua pokok-pokok tu, tambun tanah. Tanah tu rendah, bila hujan berpayah, tambun tanah merah. Orang bagi 2 bukit, dekat dengan tu ada 2 bukit. 2 bukit tu, tuan bukit tu bagi kat saya. Jabat tanah pun tak kacau. Dia panggil apa, nak kena dapat apa, nak ambil tanah tu. Ayo apa permit dia lah, ada permit dia, ada istilah dia tu, apa nama aku pun tak tahu. Dia pun buat pejam mata, saya nak buat tapis. Betul lah orang bagi bukit, bukan bercakap dengan tangan. Nak kena pakai apa, incubator yang tayar lipan tu. Yang tu tuan-tuan tahu sehari berapa? 780. Backhoe 380. Lori 2 biji, sebiji 360. 2 biji 720. Sehari 1920. Tambun-tambun habis 80,000. Lah semua dah tambun elok dah. Mula naik bangunan. Sekarang ni pertama surau. Tuan-tuan pergi Pangkok tu tengoklah. Dalam handphone saya pun ada gambar dia. Saya pun masuk dalam Facebook saya, tunjuk dia punya apa, surau dia tu. Surau tu insya-Allah tunggu nak depa tengah duk pasang mozaik ya. Ceiling semua dah ada dah. Cina akan mai pasang tingkap dengan pintu insya-Allah. Yang kedua tandas. Tandas pun depa tengah pasang mozaik. Yang siap tu kantin siap dah. Ada rumah guru 3 biji. Saya nak tambah lagi tuan-tuan, asrama dan kelas pelajar. Niat saya tuan-tuan nak bagi pengajian tahfiz dan pondok kepada penduduk Pulau Pangkok. Saya akan jadikan pusat tarbiyah didikan untuk orang tua-tua. Orang tua-tua mana nak mengaji balik sifat 20, nak mengaji balik bab taharah, bab sembahyang, meh. Saya nak melepak. Mungkin sebulan, 2 minggu ke 3 minggu saya melepak situ. Nak didik orang kampung halaman kita, bukan orang lain, adik-beradik kita semua ya tuan-tuan sekalian. Masalah Pulau Pangkok, barang dia mahal. Dia yang murah sekelat dengan arak. Sekelat arak rokok marah. Besi gila-gila. Tuan-tuan tahu besi konkrit ni yang kita buat lantai ni kan. Saya guna besi tu buat pagar apa lembu saya di pondok tu. Saya beli RM80 sekeping. Tuan-tuan tahu di Pulau Pangkok RM250. 4 keping RM1,000. Itu dia punya mahal. 3 kali ganda. Habis nak buat macam mana? Cara buat tuan-tuan, sewa lori, muat barang penuh-penuh, naik feri. Lori sewa 500, feri 880 pergi balik. 1380 pergi balik, 1380 lori dengan feri. Baru ni saya beli tuan-tuan mozaik untuk 5 bangunan ni dengan harga RM24,000. Nak muat satu lori tak boleh, berat. JPJ duk kelewat kata cerok. Terpaksa buat 3 lori. 3 lori berapa dah? 1,500. Bila naik feri dia kira 3 lori lah. 3 lori 880 kali 3. Hampir 5,000 tuan. Tadi saya hantar lagi. Cina kata cepat haji. Lu kalau ni besi hari-hari ada naik gua kesian sama hang Hari ni saya beli besi 37,000. 37,000 besi buat bumbung ni. Dah apa lori dah hantar lah. Saya kata puan tu gayat. Tahu gayat. Pagi-pagi duk buka handphone ni tengok baki duit. Hei, boleh ke ni? Boleh ke ni? Dia laju lah duit tu pergi. Ayah dah kecil perut tuan. Tu hari malam ni duk cerita kat tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan nak tolong saya, nak wakaf. Mudah-mudahan hasrat saya bukan apa. Mudah-mudahan bila buat pondok, buat tahfiz, mak pak saya dapat labuan. Saya ingat tuan, masa pak saya
buka tanah tu dulu. Bukan ada jalan raya Pulau Bangkok. Panjat bukit tu, teluk Pasir Bogor. Punyalah tinggi tak apa-apa. Bawa parang, golok, cangkui, naik bukit. Oh, batu tebang pokok pula. Masa tu mana ada jesu, pakai kapak. Satu pokok 7-8 pemeluk, seminggu baru tebang. Dah tu nak kata pula, ya Allah, bukan kerja dia tuan. Lepas tu saya sayang sungguh tanah tu. Tu saya kata mudah-mudahan kebajikan ni sampailah kepada mak pak saya yang telah meninggalkan saya. Di malam ni minta tu sungguh tuan-tuan tolonglah saya. Saya mau projek ni jalan terus. Sebab pekerja 20 orang tuan, orang Indonesia. Lepas berhenti payah pula dah nak mula balik. Kalau boleh biar on terus sampai siap semua. Tahun depan boleh mula buat pengambilan pelajar baru. Sebab saya tuan kesian dengan Pulau Bangkok. Di Pulau Bangkok tu ada tahfiz milik kerajaan negeri Perak. Tapi bila interview masuk sekolah, orang Bangkok tak dapat masuk. Interview tak lepas. Saya ni tak kira hamba pandai ke tak reti ke, main lah mengaji. Kita nak didik mereka jadi orang boleh baca Quran dengan betul, faham ilmu agama. Mudah-mudahan mereka boleh membimbing makna kata masyarakat, terutama anak-anak muda kita yang hanyut pada hari ini. Yang menyebabkan saya umur usia 70 ni, saya tuan-tuan nak kira saya tak ada masalah. Di pondok saya tanah 20 ekar. Mak Hafiz Kiam tu ada 20 hektar tanah. Macam-macam projek saya buat, lembu, kambing, pendidikan semua cukup. Kalau nak mengajar, tak larat mengajar dah. Seluruh negara panggil saya. Cuma bila saya kena seruk, Kuala Lumpur, Selangor saya tak pergi. Sampai belah utara lah. Utara pun sampai Sungai Petani dengan ni lah. Tapi hati tuan-tuan, dia tak boleh lupa kampung halaman. Dia teringat ayat Quran, laula falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim. Kenapa kamu tak keluar daripada kampung halaman kamu, pergi mengaji pondok apa semua, dapat ilmu, balik kampung. Waliyunziru qaumahum, supaya kamu memperingatkan kaum kamu, puak larak kamu, mak bapak kamu, sahabat handai kamu. Jadi tuan-tuan tak boleh lepas. Hati ni macam mana pun teringat kampung halaman. Rumah saya ada di Bangkok. Tinggalan mak pak saya masih ada di Pulau Bangkok. Adik-beradik pun tinggal sepupu sepapat lah, mak makan mati habis. Jadi saya, tuan-tuan sekalian, tolong saya siapkan. Ini supaya saya dan ustaz-ustaz lain boleh mengembangkan ilmu pengetahuan di Pulau Bangkok, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi tempat dia kalau tuan-tuan pergi Pulau Bangkok, tuan-tuan naik sama ada feri Lumut atau Marina sampai di Pulau Bangkok, tuan-tuan cari teksi. Driver dia Melayu. Banyak teksi itu. Sana teksi ni van. Tuan-tuan naik, driver Melayu, senang tanya. Pergi mana cik? Pergi Teluk Nipah. Teluk Nipah tu teluk dia agak besar sikit. Ujung Teluk Nipah tu ada pulau kecil lah, nama Pulau Giang. Teluk tu nama Pasiak Giang. Sebelah Teluk Nipah tu Pasiak Giang. Kemudian tu tuan-tuan tengok belah kanan tu, tepi jalan tu ada resort. Tempat orang chalet-chalet ni lah, Rimba Resort. Belakang tu sikit tuan-tuan berjalan kaki, tuan-tuan nampaklah bumbung hijau-hijau bangunan komplek pendidikan sekolah saya. Saya pelawar pada anak-anak muda. Kalau tuan-tuan boleh buat program tarik anak muda, mai buat kemah ibadat, tempat saya cukup sesuai. Pertama, surau ada dah, ayak ada, api ada, kantin pun ada. Apa beli beras, apa beli ikan pangkok, apa masak sendiri. Aku nak masak tak boleh lah, aku tak larat. Lepas tu nak mandi laut, lah terjun laut dekat itu ya. Budak-budak muda kita bawa main masjid dia bukan nak. Bawa pergi ke laut, oh cantik. Tarik mereka, tolong tarik mereka, anak muda ni tarik. Macam baru ni tuan-tuan 100 orang anak muda Pulau Pinang. Dia bawa pergi Pulau Bangkok.
Bila nak balik, dia telefon saya. Ustaz, kami ada 100 orang anak muda ni, Pulau Pinang. Nak balik dah ni. Nak singgah pondok Ustaz. Cantik. Main nak singgah. Pukul berapa hampa nak main? Pukul 12. Saya sembelih kambing 3 ekor. Buat gulai, masak nasi, bagi mereka makan. Mayang berjamaah zuhur. Lepas zuhur aku bagi tazkirah. Bagi ceramah ke budak-budak. Saya kata hampa fikirlah sama. Hampa ada mak kan? Kalau mak pak hampa mati, hampa boleh tak sembahyang mayat? Hampa boleh tak? Lah. Sia-sialah mak hampa, bela hampa, basuh berak hampa, bagi makan hampa, menyusu hampa. Bila mai mak nak mati, nak doa pun tak boleh. Nak sembahyang pun tak mati. Tak boleh buat macam tu. Pakat teriak habis. Dia habaq kat saya 100 orang ni balik, 50 orang lekat masjid. Rupanya anak muda ni nak tarik dia kena dengan cara macam tu. Nak tarik main masjid payah dia nak main. Bawa dia dulu pergi mandi laut, panjat bukit dan sebagainya. Jadi saya pelawar, tak kena bayaran apa-apa main lah. Periuk pelanggar semua ada, pinggan mangkuk semua ada, tempat nak berehat pun ada, nak buat ibadat pun ada, macam-macam ada. Panggil saya pun, saya pergi bagi ceramah, tak ada masalah. Kan, insya-Allah. Jadi malam ni saya merayu tuan-tuan, tolonglah saya. Sebab saya tengok duit lari tu laju sungguh. Dah tak lagi tuan-tuan, tinggal sikit ni, kecut perut kita jadi kecil, kecut hati. Tapi hati tu percaya kat Tuhan, duk mengajak kita ikam. Tapi main duit korang ni jadi kecil juga. Oh, ya buat betul. Jangan satu saja lah kot. Untuk malam ni saya ucapkan tuan-tuan sekalian, selamat kita berpuasa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita jadikan Ramadan yang paling baik untuk kita. Manalah tahu kut-kut ni Ramadan terakhir untuk kita. Kukut tahun depan kita tak jumpa lagi dah Ramadan. Mungkin Tuhan jemput kita. Jadi kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Ramadan ni Ramadan terbaik untuk kita. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita mendirikan ibadat yang kuat banyak kepada Allah Ta'ala untuk merebut ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Ramadan ni tuan-tuan seorang tetamu yang datang ke rumah kita. Dia main tak lama tuan, lebih kurang sebulan dia. Tetamu kita ni namanya Ramadan. Dia bawa main tuan-tuan macam-macam hadiah untuk kita. Tetamu kita ni, dia datang bersama-sama anaknya nama Siam, cucu dia nama Tarawih, ada seorang lagi cucu dia nama Iftar, ada seorang nama Sahur. Sambutlah tetamu ni tuan-tuan. Dia duduk tak lama, sebulan dia. Dia pada tempah tiket untuk balik nanti. Dia akan balik 1 Syawal. Nama kapal terbang tu Syawal Air. Itulah yang dinamakan Ramadan. Nabi kata kalau kamu tahu apa yang ada Ramadan, la tamannau, kamu akan minta setiap bulan kulluha Ramadan. Semuanya nak Ramadan. Kalau kamu tahu kelebihan Ramadan, banyak sangatlah yang tak mampu kita nak kupas tentang kelebihan Ramadan ni. Marilah kita sambut Ramadan dengan hati yang bergembira. Seronok macam sahabat seronok datangnya Ramadan. Pergi Ramadan mereka menangis. Datang Ramadan mereka seronok. Kerana Ramadan ni membawa macam-macam hadiah, macam-macam kelebihan yang ada pada Ramadan tu. InsyaAllah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Jadi tabung ada di atas. Tuan-tuan tengok gambar saya tu. Tulis itu makna kita Madrasah An-Nur Pulau Pangkok. Tu tabung dia lah tu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah.
Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.